Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang amat dihormati, sudah pasti ramai yang sudah mengetahui di mana PAS yang berhutang dengan bekas pencetak haraka. Namun kita juga mengetahui bahwa PAS sudah membayar RM659.000 kepada bekas pencetak haraka. Namun saudara-saudara, pendedahan terbaru yang menyebut PAS masih berhutang RM2 juta kepada bekas pencetak haraka. Ataupun mungkin kita boleh katakan Hadi Awang sebagai Presiden PAS yang bertanggung jawab berkaitan dengan perkara ini. Nah, satu artikel daripada Harapan Daily. Terima kasih bayar hutang, tapi jangan lupa baki RM2 juta kata bekas pencetak haraka. Nah, saudara-saudara yang dirahmati semua, dalam artikel daripada harapandaily.com, pengurus Naj Press Resource Sdn Bhd Husin Jan yang merupakan bekas pencetak akbar haraka mengesahkan PAS sudah pun melunaskan hutangnya berjumlah lebih RM1,5 juta. Ketika dihubungi Harapan Daily, Husin memberitahu hutang bernilai RM659.000 itu dibayar pada Isnin baru-baru ini ataupun Isnin pada 11 Mac lalu. Sambil mengucapkan terima kasih atas komitmen PAS melangsaikan hutang, Husin bagaimanapun mengingatkan parti itu agar tidak lupa dengan hutang yang berbaki RM2 juta itu. Yang berbaki lebih RM2 juta. Sejak 2019, PAS mempunyai pertikaian hutang yang melibatkan haraka dan dua pencetaknya, yaitu Angkatan Edaran Enterprise Sdn Bhd dan Naj Press Resource. Jumlah hutang dengan Angkatan Edaran dikatakan berjumlah lebih RM2 juta, namun syarikat itu telah diisytiharkan muflis. Bagaimanapun, pengurusan yang sama menubuhkan Naj Press Resource sebagai pengganti dan terus mencetak haraka ketika itu. Sebelum ini, semua hutang dari Angkatan Edaran dia, PAS, pernah bersetuju untuk dialihkan kepada Naj tapi masih belum dibayar. RM659.000 yang kita bawa ke mahkamah pun sebab mereka tak nak bayar. Terima kasihlah dah bayar, tapi pada masa sama jangan lupa baki lagi RM2 juta lebih itu. Kalau boleh bayarlah, kita ini orang Islam kan. Tak kiralah syarikat itu bankrupt ke tidak, hutang itu wajib bayar, katanya ketika dihubungi hari ini. Pada masa sama Husin berkata beliau sebenarnya gembira selepas hakim mengarahkan PAS membayar hutang Naj Press Resource kerana ia dapat membersihkan namanya yang selama ini dianggap sebagai kaki fitnah oleh penyokong PAS. Selama ini penyokong PAS anggap saya fitnah. Bila mahkamah suruh bayar, baru terbukti bahwa PAS tu betul-betul ada hutang dan saya pun tak memfitnah. Selama ini dia orang tak percaya, semua orang ingat saya ini pemfitnah. Sebelum ini orang cakap Husin Jan ni kaki fitnah. Benda ni walaupun berkait politik tapi kena natural lah. Kalau dia dah bayar kita, jangan cakap tak bayar. Tak betul lah, katanya lagi. Pada 2019, tular notis yang mendedahkan jumlah tunggakan hutang akbar rasmi PAS, yaitu haraka yang mencecah lebih RM3 juta. Nah, saudara-saudara, di dalam kenyataan ini, saya tertarik dengan kenyataan RM690.000 yang kita bawa ke mahkamah pun sebab mereka tak nak bayar. Jadi RM2 juta itu, persoalannya adakah PAS benar-benar akan melangsaikan RM2 juta itu atau tidak? Artikel daripada Harapan Daily pada 15 Mac. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info baru, info hangat disediakan di dalam channel ini. Terima kasih kepada Anda yang masih setia di dalam channel ini, dan kepada yang baru, Anda boleh melawat channel ini untuk mendapatkan isu-isu hangat politik dan isu semasa. Saudara-saudara, sebelum ini kita percaya SPRM sudah memberikan arahan kepada anak Tun Dr. Mahathir untuk mengisytiharkan harta.
Namun saudara-saudara, masih menjadi persoalan, seberapa kaya kah anak Tun Dr. Mahathir Mohamad ini? Terbaru daripada Malaysia Kini, saya mendapat satu maklumat melalui artikel daripada Malaysia Kini. Kekayaan kontroversi Mirzan dan Mokzani. Mungkin ramai di kalangan 30 juta rakyat Malaysia yang tertanya-tanya seberapa kayakah anak Tun Dr. Mahathir dan juga Mahathir sendiri. Adakah mereka mempunyai harta ataupun wang ringgit di dalam bank, wang ringgit cash di kediaman di rumah mereka ataupun di mana-mana saja, ratusan juta ataupun mungkin berbilion-bilion. Itu menjadi persoalan, berapa jumlah itu. Dua anak lelaki bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, Mirzan dan Mokzani, sedang disiasat oleh SPRM dan telah diarah mengisytiharkan harta mereka. Kedua-duanya diketahui aktif dalam dunia perniagaan dan terkenal mempunyai kekayaan yang besar. Tetapi bagaimana mereka meraih kekayaan dan berapa kekayaan sebenar mereka? Dalam siri Kini Guide ini, kami menyemak semula perkara yang diketahui umum tentang kekayaan mereka dan kontroversi yang pernah dikaitkan dengan mereka. Siapa Mirzan dan Mokzani? Mahathir dan isteri Dr. Siti Hasma mempunyai 4 anak kandung. Mirzan dan Mokzani adalah anak kedua dan ketiga masing-masing, dengan Marina sebagai anak sulung dan Mukriz anak bongsu daripada 4 mereka. Pasangan itu juga mempunyai 3 anak angkat, Melinda, Mazhar dan Maizura. Menurut Bloomberg dan laman web alumni University of Pennsylvania, Mirzan pernah bekerja untuk bank pelaburan yang berpangkalan di AS Salomon Brothers dan kini merupakan pengasas dan ketua pegawai eksekutif syarikat pegangan pelaburan dan penasihat kewangan Malaysia Crescent Capital Sdn Bhd. Dia memegang jawatan pengarah di beberapa syarikat awam dan swasta di Asia Tenggara, termasuk penapis minyak terbesar Filipina Petron dan pengeluar elektronik tempatan Betamax. Dia juga merupakan bekas Ketua Pegawai Eksekutif Konsortium Logistik Berhad ataupun KLB. Sementara itu, Forbes pernah menyenaraikan Mokzani sebagai antara orang terkaya Malaysia beberapa kali sejak 2007. Forbes meletakkannya sebagai ke-9 terkaya di Malaysia pada 2013 dengan kekayaan lebih RM4.22 bilion daripada industri minyak dan gas. Dia mengasaskan fabrikasi peralatan minyak kencana petroleum yang kemudiannya menjadi Sapura Kencana Petroleum. Berikutan penggabungannya dengan Sapura Crest pada 2012 dan kini dikenali sebagai Sapura Energy. Mokzani dilaporkan telah melepaskan pegangannya dalam Sapura Kencana pada akhir 2017. Perjalanan Mirzan pula pada 1990-an, Asia Week menilai pegangan Mirzan dalam syarikat awam saja melebihi AS 880 juta. Pencapaian utamanya di Malaysia selepas pulang dari AS adalah dalam konsortium perkapalan Berhad KPB, pendahulu KLB. Menurut penyata tahunan KLB 1999, Mirzan berjaya meningkatkan perolehan KLB daripada 100 juta ringgit Malaysia pada 1995 kepada 417 juta ringgit Malaysia pada tahun 1996, lebih daripada 4 kali ganda perolehannya dalam hanya 1 tahun. Ia mencecah 730 juta pada kemuncaknya pada tahun 1997. Anda boleh melihat di dalam artikel Malaysia Kini yang bertajuk Kekayaan Kontroversi Mirzan dan Mokzani. Nah, persoalannya, adakah kekayaan yang mereka perolehi ini sama ada dahulu dan juga sekarang ini mungkin ada terlibat dengan kekayaan ataupun pendapatan yang mencurigakan. Nah, mungkin sebab itu juga SPRM mengarahkan mereka untuk mengisytiharkan harta. Persoalannya, sekiranya mereka didapati bersalah berkaitan dengan pengisytiharan harta, adakah mereka juga boleh didakwa seperti yang dikenakan kepada Daim Zainuddin dan isteri
istri Dayam Zainuddin yaitu Naimah. Nah, teman-teman, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.